Hai semua, selamat datang ke video cikgu siri 3 yang terakhir. Di mana video ini cikgu akan kupaskan topik yang terakhir dalam topik bab 8 iaitu membina kemakmuran negara. Jadi murid-murid perlu tunggu, teruskan menonton video ini sehingga habis supaya kamu lebih faham apakah bab yang ke-8 ini yang memerlukan kamu faham. Untuk subtopik video kali ini, cikgu akan sentuh subtopik yang terakhir iaitu 8.5 pencapaian dasar ekonomi baru DEB dan dasar pembangunan nasional DPN. Manakala untuk standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 14.1.5 merumuskan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Secara amnya, pencapaian DEB dan DPN ini dapat dilihat daripada dua aspek, sosial dan ekonomi. Jadi hari ini kita akan lihat dulu apakah dalam aspek sosial. Yang pertama adalah penurunan kadar kemiskinan, peningkatan kualiti hidup. Yang ketiga, kemunculan golongan pertengahan. Yang keempat, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Yang kelima, pembangunan pendidikan. Yang keenam, pengangkutan dan perhubungan. Dan yang terakhir adalah yang berbunyi perkembangan wilayah. Kita pergi kepada pencapaian DEB dan DPN dalam aspek sosial. Yang pertama adalah penurunan kadar kemiskinan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai usaha dalam kegiatan ekonomi, telah membuka banyak peluang pekerjaan dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Rakyat dapat kemudahan awam yang dapat meningkatkan taraf hidup serta kualiti hidup sesebuah kaum. Seterusnya, keperluan tenaga kerja dapat mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan. Hal ini terbukti apabila pelaksanaan DEB menyebabkan kadar kemiskinan berkurangan dari 49.3% pada tahun 1970 berkurang kepada 17.1% pada tahun 1990. Manakala pelaksanaan DPN telah mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Seterusnya, pencapaian dalam aspek sosial kita dapat lihat yang kedua adalah dengan peningkatan kualiti hidup. Kita dapat lihat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan telah menyebabkan kualiti hidup rakyat pun meningkat. Aspek peningkatan tahap kesihatan juga semakin baik. Dalam aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti hospital bertambah baik. Kesan ataupun pencapaian DEB dan DPN yang ketiga adalah kemunculan golongan pertengahan. Golongan ini terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan bidang kerja meningkat muncul. Kesan daripada peningkatan taraf hidup rakyat. Mereka memberi sumbangan yang besar kepada kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Keempat, pencapaian DEB dan DPN kita dapat lihat apabila masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Golongan ini telah membentuk kelas Bumiputera yang komersial. Muncul tokoh Bumiputera dalam bidang perbankan, pemodal saham, pemilik pelabuhan dan usahawan muda seperti Tan Sri Muhammad Effendi Narwawi, ahli perniagaan, dan Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari, tokoh korporat. Memberi faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri mereka. Kesan yang kelima adalah kita dapat lihat dari aspek pembangunan wilayah. Pembangunan ekonomi telah memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertubuhan institusi pendidikan dikelolakan oleh kerajaan dan
swasta. Hal ini telah menyebabkan muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal, dan berlaku juga permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan K-ekonomi, dan hasilnya setelah pendidikan tinggi telah menaikkan taraf hidup rakyat, akhirnya tertubuhlah seperti Universiti UTM dan UTP. Selain itu, pencapaian DEB dan DPN dalam aspek sosial kita dapat lihat menerusi pengangkutan dan perhubungan. Pembangunan ekonomi telah memberikan kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan bagi memenuhi keperluan perindustrian dan perdagangan. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan yang moden merancangkan ekonomi negara termasuklah ke kawasan pendalaman. Sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Pencapaian dalam aspek sosial yang terakhir adalah pembangunan wilayah. Perkembangan ekonomi telah menyebabkan kemunculan beberapa bandar yang baharu. Contohnya projek Felda Segitiga Jengka dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak pada tahun 7 Julai 2011. Nama Segitiga Jengka merujuk kepada 3 daerah iaitu Termeloh, Maran dan Jerantut. Pelbagai kemudahan disediakan seperti hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini dan pusat perniagaan. Terdapat kilang beroperasi seperti kilang apps, kilang bimbingan bank pembangunan dan bengkel kereta dan motor. Seterusnya kita lihat pencapaian DEB dan DPN ini dalam aspek ekonomi, di mana ada 3 pencapaian dalam aspek ekonomi. Itu yang pertama, perindustrian berteknologi tinggi, yang kedua, kawasan perindustrian baru, dan yang ketiga adalah kenderaan buatan Malaysia. Dalam aspek ekonomi, pencapaian DEB dan DPN kita dapat lihat apabila berlaku perindustrian yang berteknologi tinggi. Industri berat bertujuan untuk memperkukuhkan asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. Ia juga melibatkan penggunaan jentera yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar, seperti The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad, HICOM pada tahun 1980. Contoh projek termasuklah membaiki kapal, limbungan pasir gudang di Johor, besi dan keluli di Teluk Kalong, Terengganu, loji gas cecair, stesen jana kuasa, kilang penapis petroleum dan satelit komunikasi. Kesan dalam ekonomi yang seterusnya kita dapat lihat apabila wujudnya kawasan perindustrian yang baru. Rasional pembentukan kawasan perindustrian ialah berdekatan dengan sumber bahan mentah, infrastruktur dan bekalan buruh yang mencukupi. Kesannya, pembangunan telah membantu pembangunan ekonomi kawasan sekitar dan menambah pelaburan modal daripada dalam dan luar negara. Antara kawasan perindustrian baru adalah seperti berlaku estet perindustrian, di mana dia dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PEKEN, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Mereka ini adalah merupakan bandar terancang di mana terdapat kawasan perumahan, kawasan perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Selain itu juga, antara kawasan perindustrian yang baru yang wujud adalah seperti Taman Teknologi dan Perindustrian, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Industri di bawah kawalan Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi Malaysia, dan menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Dan yang terakhir, antara kawasan perindustrian baru adalah wujudnya zon perindustrian bebas, di mana kawasan ini merupakan kawasan perdagangan yang
diberikan perlepasan cukai ataupun tarif sebagai insentif. Tujuannya adalah untuk menarik minat para pelabur untuk melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya seperti yang digunakan oleh syarikat multinasional seperti Sundarbi Berhad, Axiata Group Berhad dan Proton Holding Berhad. Antara pencapaian terakhir DEB dan DPN dalam aspek ekonomi adalah kereta buatan Malaysia. Pertubuhan HICOM dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia 1983 telah menggalakkan pertubuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Contohnya yang pertama, Perusahaan Automobil Nasional Proton 7 Mei 1983 dan Perusahaan Automobil yang kedua iaitu Pro2 pada tahun 1993. Manakala motosikal dan enjin nasional Berhad seperti Modinas telah menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antara bangsa. Kesannya membuka banyak peluang pekerjaan yang meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat. Secara rumusannya, kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum di Malaysia dan telah menyumbang kepada perpaduan kaum dalam masyarakat. Sepanjang tahun, bermula tahun 1970 hingga tahun 2000, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan pesat ekonomi Malaysia berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Baiklah, untuk menguji kefahaman murid seperti biasa di penghujung video, cikgu akan letakkan 3 soalan untuk menguji kefahaman murid. Itu yang pertama, apakah aspek penting yang menunjukkan kualiti hidup rakyat itu meningkat? 2 markah. Dan yang kedua, jelaskan pencapaian DEB dan DPN dari aspek sosial, 4 markah. Dan yang terakhir, bagaimanakah rakyat negara ini boleh membantu perkembangan industri perusahaan kenderaan buatan Malaysia, 4 markah. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.